Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. So, selepas hampir 2 bulan, sebulan. ID Studio kembali berkolaborasi dengan Webro. Actually sebenarnya dah buat dah. Kita sentiasa ada je collab, tapi sebabkan hari tu kan channel dah kena take down, kita buat dekat channel Webro. So sekarang kita dah kembali balik ke ID Studio. So bersama dengan kita hari ni tak ada Abang Aimun, ada Abang Zaf. So Abang Zaf, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Dah lama sebenarnya aku tak dengar ladies and gentlemen tu. Dan secara live kan. Lama gak tu. Finally kembali. Akhir dah kembali. ID Studio dah kembali. Share kepada kawan-kawan, kenalan-kenalan, ID Studio dah kembali. So, alright. Tadi pagi kita rekod ni hari Ahad. Pagi tadi episod 1000. So, episod 1000 punya tu kita akan bincang dekat Webro punya channel. Dalam channel ini, ID Studio ni kita nak borakkan pasal chapter 1032, which is satu chapter yang mengejutkan sebenarnya. Tak sangka jadi macam tu. Faham? Tak sangka jadi macam tu. So kita cakap pasal intro dululah. Intro kita ada, kalau tak silap saya, CP0 lawan dengan Drake dengan Apo. Betul tak? Betul tak bang? Alright, so abang rasa macam mana? Apa yang abang rasa yang dekat future nanti, apa yang akan jadi di antara mereka ni? Okay, first of all tak expect juga Drake dan Apo yang berlawan dengan CP0, sebab memang expect Robin dengan Brook kan yang akan lawan kan. Tapi Drake masuk campur, Apo pun join sekali. So aku rasa pertarungan diorang tu akan berterusan, dan aku berharap yang CP0 menang lah. Sebab sebab kalau CP0 kalah, nampak macam level Supernova pun tak lepas. Macam tu lah untuk aku kan. Kononnya Masman ni kuat sangat kan. So kalau kuat, come on, kalahkanlah Drake dengan Apo kan. Tapi setakat ni aku tengok macam balance lah. Macam sebenarnya kecewa sikit sebab bila CP0 yang Masman tu dah tumbuk muka Apo kan. Time tu aku ingat macam nice, ini one shot ni, Apo tak bangun dah ni. Sekali tak sampai 5 saat dah bangun balik. So nampak macam okey lah, tahap tu je lah kot kan. Alright. So Adam pula macam mana? Sebenarnya betul lah, sama macam abang tak expect sebenarnya Drake dengan Apo kan. Lepas tu kita tahu yang Apo dia kata dia nak jual gambar dekat Morgan kan. Dia kata dekat Big News Morgan, dia kata itu pun satu detail yang kita kena tengok betul-betul, sebab mungkin benda tu akan jadi satu benda yang besar kat future nanti mungkin. So lepas tu yalah, pasal Drake tu pun kita dapat tahu yang CP0 tahu Drake tu Marine, tapi dia tak cakap SWAT kan, dia cakap Marine, identity awak je kan. Dia dah cakap Marine lah, tak mention lah pasal SWAT. So dekat sini persoalan ni, adakah CP0 tahu pasal SWAT, ataupun SWAT ni sebenarnya memang misteri, memang tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu. So itu antara yang detail menarik juga. Faham. And agak disappointed agak sebenarnya. Tapi saya punya kecewa tak macam abang lah. Saya punya kecewa adalah bila Robin dengan Brook dah jatuh tu dekat atas number tu, saya ingat macam adalah dia interaksi dengan Yamato kan. Macam Brook cakap siapa perempuan cantik tu kan. Tapi aduh, Yamato terus jalan je. Tak jumpa pula. Mungkin Yamato pun tak perasan. Future crew member dia kat situ. Future crew member. So dia terus pergi ke basement lah, sebab kita tahu sekarang ni benda yang besar yang Kanjuro buat tu pun tengah on the way pergi basement atas arahan Orochi. So kita tengok macam mana nanti. Betul. Betul. So saya rasa tu je kot intro chapter ni. Ada apa-apa tak yang kita tertinggal? Belum masuk Yamato lagi kan? Ke dah masuk? Yamato. Boleh? Belum. Kita just cerita pasal tu je tadi. Yamato ni abang nak cakap pasal ni yang Yamato dengan semakin lama semakin nampak betul teori orang ramai. Yang numbers itu samurai dalam gua. Samurai dalam cave So sebab Yamato memang baik, nampak macam baik dengan dia. Nampak macam kenal dengan kan. Fuga ni, yang one of the numbers ni. Tapi kalau ikut betul-betul logik, kenapa samurai tu kena jadi numbers and bekerja bawah Kaido? Tak tahu lah, tapi memang akan ada kaitan dengan eksperimen eksperimen Ciza ke Vegapunk ke kan. Dekat apa nama pulau tu? Pangazat. Sorry. So itu pun antara detail yang kita kena tengok juga. Banyak sebenarnya detail kita kena tengok ni lah. Pang Hazard pun memang berkaitan dengan Artificial Giant kan, yang budak-budak tu diorang cuba
nak jadikan giant. Ya, So betul. numbers mungkin Tapi fail. salah satu daripada eksperimen tersebut. Tapi aku macam kalau betul lah kan, kalau betul lah tu ayah Zoro ke apa kan, macam ayah Zoro numbers macam mess sikit lah. Tak, saya tak kot. Saya tak. Tengok macam mana. Tak kot. Tak, saya tak. Kita tengoklah macam Tengoklah. mana lagi. Alright, so settle intro untuk chapter 1032. So kita pergi pula ke part yang seterusnya lah. Part yang jujur lah cakap saya gelak. So part di mana King dia buat satu komedi. Dia kalau ikut time lawan dengan Zoro tu, kalau ikut situasi tu bukan komedi lah. Tapi kalau kita benda tu komedi lah. So abang punya reaction macam ni bila abang tengok King dia tarik muka dia? Aku terkejut lah. Aku macam what the fuck ni, sebab Queen pun sebelum ni dah pelik kan, cabut-cabut badan semua. Tapi King ni aku tak tahu. King ni sebab dia selama ni serius tau. Selama ni macam dia cool, dia macam relax, dia macam kau takkan expect lah karakter macam ni buat tiba-tiba buat macam ni kan. Macam what the fuck. Betul. So tiba-tiba aku tak tahu kenapa dia tarik muka dia. And tempura, nama serangan dia tempura udon apalah. Zoro pun terkejut lah tengok kan. Ya betul. Bukan dekat Zoro je, saya rasa semua orang yang baca chapter tu memang terkejut. And kat anime nanti Tak tahu macam ni. Tak tahu macam ni kan. Kalau kat anime nanti tak tahu lah macam ni. So kita tengok kekuatan King dekat chapter ni memang of course lah first commander kan. Dia di bawah Kaido memang kuat. And Zoro pun nampak macam agak struggle nak lawan dengan dia. Bukan nampak, memang struggle lah. So apa chances Zoro nak kalahkan King sekarang ni? Kita ni tak masuk again. Tak masuk part tu again. Part yang aku geram pun tak masuk again. Okay. Tak. First of all, respect to King lah. Sebab channel Wibro ni ataupun aku sendiri sebelum ni macam slender King lah. Macam selalu kutuk King. King apa siut dengan Marco, macam gambung dengan Queen tak boleh handle kan. Tapi dalam chapter ni King menunjukkan lah yang dia bukan calang-calang. And chapter by chapter, sebab King aku letak dekat tempat terakhir dalam ranking Yonko Commander. Tak tahu sekarang macam mana. Sebab nak cakap yang King lagi kuat daripada Katakuri pun kita kena ingat dekat Whole Island tu Luffy struggle gila dengan Katakuri kan. Aku rasa Luffy teruk dibantai daripada compare dengan Zoro dalam chapter ni lah. Tapi waktu tu Luffy tak ada advance observation lah kan. So tak tahu macam mana. Mungkin Shiryu mungkin boleh letak ke belakang sebab kita tak tahu apa pasal Shiryu. Tapi aku still confident yang Ben Beckman number 1, Marco maybe number 2. Tapi King dan Katakuri tak tahu lah. But Faham. So macam mana Zoro nak kalahkan King Macam mana Zoro kalahkan King? Saya rasa satu je lah. Satu jalan lah. Pedang tu kena hitam. Betul. Dia kena hitamkan pedang. And kita dah dapat tengok lah mungkin pedang apa yang akan hitam. Betul. Pedang apa mungkin berdasarkan apa yang berlaku di pengakhiran chapter ni tu nanti kita bincang. Yes. So saya ada soalan nak tanya tapi saya tadi teringat tadi tapi sekarang dah lupa. Tapi apa lah soalan tu? Dia pasal Zoro juga pasal Emma ke? Bukan. Okey, tak apalah. Kita skip soalan yang ini. Kita pergi ke part yang Enma tu lah, iaitu kita dapat tahu yang tiba-tiba Enma dia Drake apa macam mana orang kata ambil semua tenaga Zoro lah, which is Zoro punya Hao Shokuhaki dah pula, Bosho Shokuhaki. Macam mana yang first awal-awal Enma diperkenalkan dulu. So abang rasa kenapa benda ni? Apa penyebab? Adakah disebabkan lagu itu ataupun macam mana? Itu yang aku agak tak boleh nak tak boleh nak brain juga tu. Tak boleh nak brain, macam tak boleh nak explain juga. Dia sebenarnya itulah sebenarnya macam kenapa lagu tu kan? Apa penyebabnya? Kenapa? Mungkin sebab itu pedang Oden. Hiyori pernah buat nyanyi benda tu time Oden, tapi time kita tengok benda tu tak ada pula Enma berada dekat tempat tu time ke ada? Tak ada rasanya. Tak ada. Tak ada kan? Itu lah kenapa Enma ni boleh hidup kenapa? Hanya daripada bunyi kan. Dan apa logik dia explain? Ataupun connection Zoro dengan Hiyori ke? Mungkin lah kot macam tali pati ke apa ke mungkin. One Piece ni One Piece. Anything can happen kan? One Piece. Anything can happen, yes. So itulah
saya pun tak tahu. Secara jujur saya cakap, saya tak tahu apa yang menyebabkan. Kita tahu Enma dia jadi macam tu, tapi kenapa? Ataupun connection antara seorang ayah dan juga seorang anak. Sebab tajuk ni pun boleh jadi juga. Beloved Sword kan, dan apa Oden dan juga Oden dan juga Hiyori talian darah ke mana dah tahu kan. Enma berkaitan dengan Hiyori, Ameno Habakiri berkaitan dengan Momonosuke. Betul. So tapi sebelum situ kau ada skip macam part yang yes, ada nak tanya ni, dah ingat. Itulah soalan yang saya lupa tu. Yang dia tengah berlawan dengan King. Ya, okey. Abang dah cakap pasal tu, kita teruskan pergi ke part yang tu, iaitu Zoro dia tertanya-tanya, apakah race King? Betul tak? Itu kan? Juga. Yang abang itulah yang saya nak tanya tadi. So, adakah key untuk Zoro mengalahkan King adalah dengan Zoro mengetahui race King, baru dia dapat tahu cara nak mengalahkan King? Sebenarnya dia bukan race tu, tapi ability dia ataupun dia punya ability daripada race tu kita tahu ability special apa yang tersembunyi. Tapi aku ramai orang sebenarnya yang bahan Zoro untuk scene ni. Kalau korang tengok Twitter, Reddit, memang ramai gila yang macam, sebab King ni sayap kan, dinosaur semua, tapi tiba-tiba ada dialog Zoro, King ni apa fishman ke giant kan, macam tu kan. So orang pun macam bangang Zoro ni kan. Kau dah terang-terang badan dia macam tu, mana datang fishman ni kan. Itu komedi lah. Tapi ramai orang memang bahan Zoro. Lepas tu ramai orang bahan yang Zoro di racist. Macam dia kena tahu bangsa ni apa dulu, baru nak serang kan. Macam aku kena tahu kau ni white ke black, macam tu lah. Tapi sebenarnya kan, kalau ikut combat kalau kita berlawan dengan orang, sebenarnya kita pun kena tahu pasal benda tu kan. Like, maksud saya macam kita kena tahu jugalah macam kelemahan tim kita. Contoh macam bola kan, Chelsea lawan Chelsea lawan Leicester, kena tahulah. Tuchel tu mesti dia tahu apa siapa nama tu, Brendan Rodgers punya weakness, dia mesti tahu. Apa Rodgers pun mesti tahu weakness Tuchel, tapi kita tengok hari tu kita bincang nanti. Sabar. Okay, so itulah point saya. Maksudnya benda tu kita kena tahu sebagai orang yang lawan. Kita tahu strength dan weakness tu. Tapi part race tu lah yang orang bahan, yang bagi aku kelakar agak. Ya, mungkin mungkin itu ke order dia nak letak comedy scene, ataupun dia tengah dia serabut hari tu baru balik daripada tengok apa live action tu kan. Tapi itulah peminat Zoro mungkin agak tersakiti sikit lah chapter kali ni kan. Kita kena lah guys, kali ni kita kena. Selalu Sanji je kena. Tapi sebenarnya saya jujur, saya cakap macam, saya kan sebagai fan Zoro, saya tak tahu lah, saya bangga lah dengan dia. Macam tak tahu lah kenapa dia berfikir tau, like macam mana aku nak kalah first time lah dalam One Piece. Saya tak tahu lah benda ni, detail ni, tapi saya rasa ini adalah kali pertama macam Zoro dia macam betul-betul fikir macam mana nak kalahkan opponent dia. Faham. Sebab sebelum ni kan, selama ni dia macam dia dah tahu ini pakai Nitoryu, ini pakai aku rasa Asura. Tapi last time yang dia fikir macam ni tu lawan Mr. One tu kot, yang macam unlock observation. Dah lama lah, I mean dah lama kan. So sebab tu lah Zoro lawan King ni match up dia okey. Sebab ini adalah ujian untuk Zoro lah. And macam mana kita tahu, Zoro pun bukan 100% ya. Selepas dia dah go dengan Yonko kat atas, dia jadi MVP kat atas. Jadi Mumia. Dia dah jadi Mumia and dia dah cucuk vaksin. So itu pun booster dia tu pun kita tak tahu, boleh bila-bila je benda tu, kesan booster dia tu boleh hilang. Bila-bila je. Faham. So aku rasa sebab dialog Zoro kot yang aku tak suka. I don't think I can win. Tapi ada sambungan dia lah, without knowing what it is. Tapi kalau baca I don't think I can win saja, macam Zoro jangan cakap benda ni. Apa kan? Kalau kau tengok reaction aku macam the fuck. Ada saya dah tengok. Okay, so habis dah Zoro kan. So last Zoro kan, kalau katakan dia tak ambil vaksin booster, abang rasa adakah dia boleh kalahkan King? Kalau dia bukan masuk ambil booster lah, maksudnya kalau dia tak go dengan Kaido dengan Big Mom, sorry. Dia tak pergi rooftop, dia terus go dengan King. Abang rasa dia boleh ke lawan dengan King? Boleh lah. Adakah kalau cakap pasal stamina, lagi advantage Zoro lah kan. Tapi kalau cakap pasal Haki blooms in extreme situation, buat kata rally, so bila berlawan dengan Kaido tu lah yang Haki Zoro makin lama makin kuat kan.
Dia dua-dua ada advantage lah sebenarnya. Tak adalah senang-senang cakap Zoro tak lawan Kaido, so lagi senang lah lawan King kan. Sebenarnya tak juga. Disebabkan dia lawan Kaido tu lah yang level dia dah up lagi bagi aku lah. Okay, faham. So maksudnya dia memang perlu lawan dengan Kaido lah kalau ikut storyline. Bagi aku, come on, Dragon versus Tiger. Ya. Memang kita sebagai fan memang looking forward lah Zoro dengan Kaido daripada dulu lagi, memang looking forward, and kita dah dapat lah walaupun tak lama, walaupun tak sampai habis macam orang expect. tapi okay, fine lah. Tapi okey lah, dah dapat apa, dia dah bagi Yonko Kaido parut kekal kot, orang yang kedua bagi parut kekal kat Yonko. Betul. So okey lah tu. Yes. Alright, so settle pasal Zoro, kita bagi ke scene terakhir, ending chapter ini, scene terakhir chapter ini, which is orang bodoh tu. Yes. Siapa lagi kalau bukan dia, siapa? Ya. Saya malah nak sebut nama dia. Yang tak bernama. Dia aduh, okeylah kita sebut lah Orochi lah. Dia terdengar something, satu lagu yang merdu untuk dia. Dan bila dia buka benda tu, secara tiba-tiba orang yang dipancung oleh orang kanan dia sendiri, iaitu Denjiro, Koshiro, dan seakan-akan mati depan mata dia, berada depan mata dia sekarang ini, which is Komurasaki. So saya tahu abang dah tak sabar nak cakap pasal benda ni, so apa pendapat abang pasal benda ni? Pendapat aku, Orochi akan mati lah. Mungkin kemungkinan besar dibunuh oleh Hiyori sendiri. Dan bagi aku ialah sebab macam poetic justice lah kan, perfect kan. So kau dah kacau hidup Kozuki, keluarga, kau dah kacau keluarga aku. Lepas tu kau 20 tahun aku jadi Komurasaki tu, nak kena entertain kau fikir senang ke? So aku berharap lah yang Kozuki Hiyori yang akan bunuh Orochi. Walaupun benda tu agak susah sikit sebab penulis kita ni Oda Eiichiro Oda. Aku mesti berharap always the same issue. Aku tak nak cakap pasal issue tu dah, but aku expect. Tapi kalau Oda tak buat, aku dah faham je lah kan. Ataupun mungkin Denjiro yang akan bunuh, tiba-tiba Denjiro daripada belakang kan, dia macam ambush ke apa kan. Sebab sekarang ni Orochi ada satu kepala lagi, tinggal satu je. So pada saya ini menjawab lah pada saya orang misteri di chapter 1004. Selama ni kau tanya-tanya tu kan. Ya, ID Studio tertanya-tanya siapakah dia. Akhirnya seakan-akannya kita belum confirm lagi, tapi dah nampak dah lah siapa. Bukannya Toki, bukannya siapa, tapi Hiyori. Tapi nak tahu juga macam ni Hiyori boleh sampai dekat Onigashima kan. Macam interesting kan, nak tahu adakah dia datang dengan Tama, tapi dia bagi tahu kat Tama jangan bagi tahu siapa-siapa. Boleh jadi sebab dia kata dia tak nak join kan, sepatutnya kan. Dia tak nak join, tapi kenapa dia ada ke? Ataupun sebenarnya benda tu hanya ilusi Orochi sebenarnya? Tahu. Padahal tak ada pun Komurasaki kat situ. Mungkin ni One Piece kan. Bagi aku tahu sebab Zoro dah dengar bunyi muzik semua. It's real lah. It's real lah for me. Ya, betul. So, interesting juga. Zoro X Hiyori lah. Memang ship tu sekarang ni mungkin boleh kembali balik selepas Zoro tidur dulu. Zoro always. So Ya. So Komurasaki kembali. Tak cakap Komurasaki lah, kita cakap Hiyori lah. So Hiyori dah kembali, and seakan-akannya macam yang Abang Zaf cakap tadi, dia akan settle kat Orochi, dan mungkin Denjiro akan ada dekat sana juga. Betul. Alright, so itulah dia review Ringkas sebenarnya. Tak lama pun kita review ni, review Ringkas. So itulah dia chapter 1032. Jadi abang ada nak tambah apa-apa ke pasal chapter 1032 ni? Chapter 1032 ni not bad lah, okay lah bagi aku. Ada banyak benda yang berlaku. Kita ada CP0, Drake semua, then ada Orochi, dan ada Zoro. Walaupun kecewa sikit peminat Zoro, tapi tak adalah kecewa gila sangat, but still lah okay lah. Harap akan Zoro akan bangkit lah untuk berlawan dengan King. Boleh. Yes. Saya insting saya kuat cakap yang pedang tu akan hitam. Betul. Insting pedang tu akan hitam. Like seriously, Enma akan hitam. Serius. Alright. So itu saja daripada kita orang hari ni untuk One Piece. So kita pergi ke benda yang biasa kita selalu bincang lah, which is
Bukan yang tu, tapi prediction dulu. Chapter Okay. 1033. Okay. Prediction sikit je lah, ringkas boleh, sikit boleh. je. Abang rasa apa yang akan jadi? Sama macam prediction aku, walaupun tak mengena minggu lepas Luffy versus Kaido. Minggu ni tak ada, tapi aku rasa sebab dah ada. Saya rasa boleh jadi tu 1033 sebab chapter 1031 Sanji, 32 Zoro. Lepas ni Luffy mungkin boleh jadi, mungkin pattern macam tu Oda buat. And saya pun tak tahu lah personally, sebab sekarang ni sebab dulu saya cakap chapter 32 ni 1032 ni adalah chapter Sanji dengan Queen kan. Sanji akan habiskan Queen, tapi tak jadi. Dia bagi Zoro dengan King. So saya rasa saya akan go dengan abang juga, which is Luffy lawan Kaido, and mungkin dia akan selit-selit Zoro King sikit. Yes. And of course ni Komurasaki Orochi. Mungkin ada lagi. Hiyori, yes. Saya nak tengok benda tu. Aku sebenarnya tu jumpa kat Twitter something pasal comparison chapter 931 dengan 1031, 932, aku ada jumpa, tapi aku tak ada lah sekarang. Macam orang cuba memprediction daripada situ lah, sebab 931 yang Sanji tu kan, so jadi 1031 yang apa jadi kat 932 kan? Ada kaitan tak? Ada kaitan dengan Emma tak silap aku. Ada kaitan dengan Emma. So that's why orang macam okay 933 jadi apa? Tapi tak adalah. Aku tak ada kat komputer sekarang. Kalau tak boleh borak kan. Next time lah. Alright. Okay, tak apa. Alright, so itu dia prediction untuk chapter 1033. Apa kena dengan saya malam ni? Aduh. So kita borak pasal benda yang tadi kita borak time dekat tengah call up tadi, which is Chelsea lawan Leicester City. 3 biji bang. Tapi jap. Sebelum kita bincang itu, saya baru dapat berita sejam yang lepas. Agak sedih jugalah berita ni, which is Ole Gunnar Solskjaer telah pun dilepaskan, ataupun dilepaskan lah. Dia telah pun dilepaskan oleh Manchester United, dan dia bukan lagi manager Manchester United lah. Berita sedih untuk peminat-peminat rival. So Chelsea lawan MU hari minggu ni, weekend ni. Itulah, memang aku dah agak ini sebelum lawan Chelsea lah dia akan pecat ni Mamat ni. And then nanti MU pulun lah kan, lawan betul-betul lah pula kan. So buat masa ni, dengan kabarnya Michael Carrick yang akan menjadi manager buat sementara orang tengah menunggu ketibaan seorang lelaki daripada France yang berbotak. Aku rasa Zidane tak join pun, aku rasa lah. Oh ya? No. Sebab rumours memang sekarang ni tengah hangat memang Zidane lah. Dia tak nak sekarang ni. So kita tengoklah siapa. Tengok welcome back Wayne Rooney. Ryan Giggs. Whatever. Ryan Giggs mungkin tak tahu kan. Macam dulu pecat Jose bawa Ole. So MU ni kita tak tahulah. So siapa-siapa pun salah dia lah tak pecat awal. Conte ada waktu tu tak nak. Ya betul. Salah dia and Conte pun dah pergi Spurs. Aku macam happy lah. Okay. Yeah. Siapa suruh kan pecat lambat. Ya. Alright, okay, settle pasal MU, kita borak pasal team kita lah, which is Chelsea lawan Leicester. So Pak Rudy score, Haji Kante score, Captain America score. Macam ni? Apa abang rasa? Walaupun banyak gila offside, aku rasa berapa kali offside goal? 3 gol ke 4 gol lah. Banyak. Kita boleh menang 7 ke 6 ke 7 biji ni. Yes, tapi but still good performance lah. And then aku opponent yang macam tu aku tak risau lah, sebab diorang main open tau kan. Bila opponent yang macam minggu lepas tu yang susah, yang Pak Debas kan. So Burnley tu, itu bukan bola sepak tu. Itu bukan bola sepak. Macam Leicester ni dia open, so macam aku boleh yakin lah kalau lawan dengan tim-tim yang open kan. And benda yang kelakarnya abang, Brendan Rodgers tu, manager Leicester tu, dikaitkan pergi MU juga. Golak sekarang ni. Okay lah. So kita tengok macam mana. Alright, so man of the match pada saya, kalau tanya saya boleh bagi adalah Thiago Silva. Dia mana bagi Thiago Silva? Kalau aku Reece James. Saya Thiago Silva lah, sebab Reece James pun buat kerja yang baik. Dia dengan Chilwell, wingback kita memang function sangat-sangat. Yes. Memang function sangat-sangat. Tengah Kante dengan Mr. Ballon d'Or. So Mr. Ballon d'Or tu dengan Haji kita pun okey lah dekat tengah tu, tak adalah teruk sangat. Kante macam ke depan lah, makin lama makin ke depan lah. Ya betul, dia ganti Pak Rudy lah, selalu Pak Rudy yang gerak kan. And 3 dekat atas tu Allah. Kurang sikit kan?
Mason Mount kurang, Harvard kurang. Kurang. Odell okey Dia lah. start okey bila dia start okey bila abang? Bila Start masuk. Pulisic Yes, dengan yes, Ziyech masuk. yes. Ya. Dua tu masuk memang nampak nadi tu lah. Gerak. So tak sabar tunggu Lukaku dengan Werner return. Harvard tu boleh rehatkan sekejap. Harvard tak, no, kurang. Rehatkan dia duduk kat sub dulu ke, bagi dia training dulu ke. Dan nanti bila Kovacic dah balik pun, saya pun sekarang ni tak tahu lah midfield kita semua baik-baik lah. Jojo, Loftus-Cheek, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, yes. Montana. Saul dengan Barkley tu kita tolak tepi dulu lah. Kita buat empat orang ni. Kita punya loan yang tu Conor Gallagher tu pun, itu next season tu memang Tuchel dah aim lah nak bawa balik tu. Yes, terlalu banyak lah. Dah banyak lah ni. Good players lah, bagus lah. Ya, betul. So pada saya Chelsea main dengan terbaik lah lawan dengan Leicester. So saya harap lawan MU nanti akan okey, and Champions League nanti pun lawan Juventus pun akan okey lah. Saya rasa nanti lawan Juventus dia turun second squad kot. Saya rasa lah. Aku rasa tak. Aku rasa tak sebab dia tak, maksudnya macam dia akan letak Jojo mungkin, Jorginho simpanan, dia akan bagi Loftus-Cheek masuk. mungkin lah. Tapi ya Mungkin lah. Dia tak adalah second squad yang macam Malangsa main ke apa, tak ada lah. Maksudnya macam midfield lah. orang-orang yang tak main. macam Azpilicueta dah berapa game tak main. Mungkin lah. Mungkin dia nak rehatkan lawan MU ke, mungkin. Mungkin. Tapi aku rasa Juventus punya game lagi penting lah. Sebab nak top 1 league, top 1 in the group kan. Betul. And MU pun sebenarnya penting juga sebab sekarang ni mata tu kan nak jarakkan jauh. City dah lawan dah. Pukul 10 ni dah belum lagi kan. Rafa Benitez tolonglah Elisari kalahkan dia. Oh, Adam lupa mention pasal our goat Mendy. Yo, ya Allah, dia sebenarnya bukan tak nak mention sebab dia memang perfect. So sebenarnya tak ada apa pun nak cakap tapi ke abang ada nak. Semalam tu macam dia nampak dia nak sangat clean sheet tu. Kan? Tiba-tiba orang shoot daripada jauh. Kalau Kepa dah gol lah tu. Dia nak nampak macam beria lah nak clean sheet ni. Walaupun dah lead 3-0. Saya rasa clean sheet tu penting lah untuk dia. Mungkin nanti dia boleh menang Golden Glove tu. And dia nak buktikan kan hari tu kan ada isu yang pasal Ballon d'Or dia tak masuk tu kan. Mungkin dia nak buktikan benda tu lah sebab ramai orang kata dia tak deserve kan benda tu. And dia pun orang kata average goalkeeper saja. Salah satu contohnya adalah Paul Scholes, legenda Manchester United, di mana dia mengatakan bahawa defense Chelsea adalah defense paling tak okey lah di antara top 5 dalam Premier League. And sekarang tengok team dia kan. Malas saya nak cakap kan. Sorry lah fan-fan MU, tapi you guys pun tahu pasal benda ni. Saya cakap benda berdasarkan fakta bukan saya main-main. And Scholes pun kena tengok bukalah mata sikit. Dah tak payah lah nak bias dah. Dah nampak dah terang lagi bersuluh orang kata. Yes. Betul? So saya rasa tu je lah kot. Alright, so ladies and gentlemen, itulah dia kolaborasi di antara ID Studio X Webro. Akhirnya dah kembali di ID Studio. InsyaAllah kita akan collab lagi nanti untuk chapter-chapter yang seterusnya, insyaAllah. And kalau tak ada dekat sini, dekat channel Webro lah. Ya, kita buat selang-seli. Channel Aimon channel tu tak kot. Kita dua je kot. Dia busy lah. Dia busy sebenarnya. Aimon, ya betul. Sebab kelas dia dah start, dia pun degree degree. Penting tu. So kita bagilah dia tu One Piece ni tak apa. Kalau dia free dia boleh join. So ladies and gentlemen, itulah dia kolaborasi di antara kita orang. Jangan lupa untuk subscribe Webro kalau korang belum check lagi Webro. Tapi saya rasa korang semua dah check Webro. Siasa je guys. And jangan lupa untuk subscribe ID Studio supaya studio ni kembali macam dulu lah. Kembali macam dulu. Rasanya at least rasanya akan post video yang ni dulu kan. Sebab minggu ni ada 2 collab kat channel Adam dengan channel aku. So aku akan edit dan post yang ni dulu lah. Yang ni dulu. So kalau alright, so if you want to watch yang collab part tu pasal One Piece new movie, One Piece Red dan juga One Piece episode 1000, bolehlah pergi ke channel Webro. Pergi ke sana. And jangan lupa untuk subscribe Radio Studio. Sekali lagi saya minta tolong share kepada semua orang. Kalau korang ada YouTube channel, korang ada community post ke apa ke, korang share lah dekat Facebook wall ke apa ke, TikTok ke. Bagi ID Studio ni naik balik lah. Sebab saya tahu ramai tahu ID Studio tapi diorang tak tahu yang dah ada channel ni balik. Itulah faktor utama saya rasa ramai orang tak tahu. Betul. Sebab diorang tak tahu. Sebab logo pun dah tukar, dah semua dah baru dah. So kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.